Rasanya Ustaz tu dah sedia. Karena ini saya dengan rasa takzimnya menjemput Ustaz Muqtaza untuk memberikan kuliah kita pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin waj'alna min 'ibadika as-salihin wal muttaqin. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا ربنا زدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربي يسر ولا تعسر ربي تمن بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Surah Al-Baqarah. Alhamdulillah, pertama sekali yang dihormati Bok Fauzi kita yang banyak berusaha, seterusnya tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, mudah-mudahan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia dan keizinan daripada Dia dapat sama-sama kita berkumpul pada malam ini. Walau kita sibuk dengan berbagai perkara yang banyak, tapi masih lagi kita sempat untuk datang duduk dalam satu majlis tazkirah, majlis ilmu yang Nabi sebut salah satu daripada taman-taman syurga. Mudah-mudahan memberi manfaat dan juga menjadi bantuan dan juga pembela kepada kita apabila kita balik bertemu dengan Allah di hari akhirat kelak. Hari yang tiada guna harta benda maupun anak pinak kita, hari yang dikunci mulut kita. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari yang Allah Ta'ala kunci mulut kita, tangan kita berkata-kata, kaki kita menjadi saksi atas apa yang kita lakukan di muka bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan amal ibadah kita ini menjadi satu titik tolak, membantu dan juga pembela kita bila kita bangun bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan anggota tubuh badan kita ini tidak menjadi pendakwa kepada kita. Tangan kita biarlah dia bantu kita, jangan dia dakwa kita sudah. Ya Allah, aku dulu ya Allah, tangan ni ya Allah dulu pegang benda haram. Tangan ni dulu ya Allah ambil barang orang tanpa izin. Allah Akbar. Jenuhlah kita tuan kena kata. Sebab itulah ahli-ahli kubur ni dia perlu, bukan kata ahli kubur, sebelum kita mati kita kena sedar dulu ya. Ramai manusia lah ni dia tak sedar. Dia tak sedar sebab Allah Ta'ala nikmatkan dia dengan berbagai kemewahan. Allah Ta'ala bagi kesihatan, kebahagiaan, kekayaan, tapi dia mudah lupa diri. Itu lumrah manusia. Sebab tu kalau orang kaya dia lupa diri, dia sombong dengan Allah Ta'ala. Mr. Arrogant. I love you Mr. Arrogant. Tu small lah punya cerita. Arrogant makna dia sombong. Sombong ni hanyalah sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Manusia tak boleh ada sifat sombong, walau sedikit. Ada sikit, mati dia tak dan bertaubat dan dia mati masuk dalam kubur dengan sifat sombongnya itu, maka Allah Ta'ala campak dalam api neraka. Kerana kita mengambil sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sombong macam mana ni? Sombong dengan berbagai-bagai bentuk, tuan-tuan muslimin muslimat sekalian. Sombong kita ni dengan Allah Ta'ala banyaklah. Bukan saja sombong kita dengan manusia. Semua manusia kita tidak bertegur sapa. Tetapi jika kita sombong Allah Ta'ala, yang pertama sekali amal ibadah kita tak buat.
Itu maknanya ni kita ni keras kepala. Yang nombor dua, kita sembah Allah Ta'ala, kita tidak mengiyakan apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Satu persatu Allah Ta'ala terang, baik dari segi amal ibadah, baik dari segi hukum hakam jenayah syariah, semua diterangkan di dalam Al-Quran. Tetapi manusia pada hari ini, bila Allah Ta'ala bagi pinjam nikmat kekayaan, nikmat kesihatan, nikmat kemewahan, dia lupa diri. Sehingga kadang-kadang tu ada yang mencabar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita meletakkan apa yang disebut di dalam Al-Quran di sebelah. Kadang-kadang kita letak di belakang, menjadi passenger kita. Yang sepatutnya Al-Quran tu dia jadi driver, memandu kita untuk menjalani hidup yang lebih baik, menjalani hidup mengikut syariat Islam. Tetapi kita kadang-kadang kita letak, bukan kadang-kadang, majoriti, terkhususnya orang Malaysia, letak Quran di tepi ni. Kadang-kadang beli Quran tapi tak baca pun. Kadang-kadang beli frame-frame Al-Quran 30 ayat kursi, ayat 1000 dinar, pelekat ni keliling dinding penuh. Tapi dia haram tak baca. Dia baca di dinding satu lagi, TV plasma, pelekat juga tu. Dinding tu siapa baca tu ayat Quran tu, cicak tu orang ajar kan. Esok mati, esok cicak tu dakwa dah. Kita tak baca Allahu Akbar. Sudahlah kita tidak beramal dan kita tidak berusaha untuk memahami Al-Quran. Bahkan ada golongan-golongan yang dia ini begitu lantang dan secara terang-terangan menghina Al-Quran, menghina apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, khususnya hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Golongan macam ni ada tuan-tuan, bubuk kepiah atas kepala. Sama macam orang nak pergi masjid, pergi surau, pakai jubah pun ada, tapi dalam hati dia tak suka melihat Islam itu bang. Walaupun di luar tubuh badan dia nampak bagus. Satu orang boleh beli macam hak tembak pengarah penguatkuasa Jabatan Agama Islam Negeri Pahang. Yang main tembak dia bukan pakai seluar je koyak, pakai jubah, buah kepiah pula kata. Allahu Akbar. Keluar dari rumah nak sambut tetamu, main pam kena tembak, mati depan rumah. Saya kerja dengan Pejabat Agama Negeri Kedah, saya pun seraya juga. Tahu-tahu dia orang main, dia nak main berubat, main tembak ke kapak ruang tayar kita tadi. Orang cam muka kita bila kita ditangkap keluar dan sebagainya. Tuan muslimin-muslimat, bila kita menolak apa yang Allah Ta'ala sebut, dan sebahagian lagi kita ikut, perasan ataupun tidak, bab puasa kita mengikut Al-Quran, bab semayang kita mengikut Al-Quran, beberapa perkara lagi kita mengikut, dan setengah lagi kita tolak. Kita nak masuk dalam satu golongan yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, afatu'minuna bi ba'd wa takfuruna bi ba'd. Adakah kamu hanya nak beriman setengah dengan apa yang kami turunkan, kata Allah, bahkan setengah lagi kamu nak kufur? Itu pertanyaan daripada Allah. Kita lah ni macam tu. Jadi bila kita menolak satu persatu, kita tidak beribadah kepada Allah, kita tidak taat, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia bagi kepada kita musibah yang banyak. Musibah, bala bencana dan juga azab di dunia. Yang orang Melayu ni dia hanya ingat musibah tu gempa bumi, banjir lumpur dan sebagainya. Sebenarnya itu satu musibah yang nampak nyata. Tetapi ada lagi satu musibah yang tersirat, yang hanya orang yang mengaji, hanya orang yang pandai dan hanya orang yang mengerti sahaja dia mengambil peringatan daripada musibah tersebut. Kita tengok musibah yang pertama ialah Allah Ta'ala ni dia bagi jadi gempa bumi dan sebagainya yang berlaku di Filipina, Haiyan dan sebagainya. Itu satu peringatan yang jelas terang-terang nak bagi kita ni warning, reminder, supaya kita beringat kita duduk di hujung-hujung usia. Usia apa? Usia bumi. Tambah pula kita baru sahaja masuk satu tahun yang baru kita berhijrah, 1435 hijrah. Hijrah yang menuntut kita berubah. Hijrah tu bahasa Arab. Kalau bahasa Melayu orang panggil berubah, bahasa orang putih panggil change, bahasa moden dia panggil transformasi. Jangan marah Datuk Seri, aku pinjam Ustaz. Dah semua tuan-tuan. Transformasi itu makna dia berubah. Dan tuan-tuan muslimat, berubah ini adalah satu perkara yang lebih susah daripada susah.
ada satu perkara yang lebih susah. Susah tu susah dah, tapi ada lagi satu benda yang susah daripada susah. Menentang apa? Hijrah, berubah, lebih susah daripada susah. There is a thing is harder than hard. Iaitulah nak berhijrah. Ada orang sanggup duduk dalam kesusahan. Kain pagi makan pagi, kain petang mentega darah petang. Tak kain, tak makan, tapi dia selesa duduk dalam keadaan lagu tu daripada dia berubah untuk mencari kejayaan dalam hidup dan dunia dan akhirat. Lagi ramai manusia yang dia ini selesa duduk di dalam keadaan kejahilan. Bodoh piang kalau orang dah pergi. Nak habaq tu bodoh. Ada orang dia selesa, dia sanggup duduk dalam keadaan kejahilan daripada dia keluar pergi mengaji cari ilmu untuk mengeluarkan diri dia daripada zulumat ila nur, daripada gelap kepada terang. Ada orang tak mau payah pergi mengaji ni. Hai, buletin utama tu dia yang mangkuk hayut. Duk kerja tengok buletin utama, leleh kali semayang, mayang batal pun tak sedar. Tu baru masalah solat tu. Nampak jahilnya kita, hinanya kita, fakirnya kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita sedar diri lagu tu, kita nak pergi mengaji, kita nak pergi berjemaah, kita nak tambah ibadah kita. Pasal apa? Pasal kita ni dosa berlambak. Sedap pun kita buat dosa, tak sedap pun kita buat dosa. Tak sedap buat dosa kat aku sedap. Buat. Kita duk leno kan kita sedap, tapi kita duk terajang bini kita, himpit anak kita. Itu dosa. Dosa kecil lah. Tak kira. Allahu Akbar, kita jahil. Sebab apa? Makin lama kita ikut dunia, makin lama kita ligan dunia berlama-lama. Salah ke? Tak salah, tapi biarlah seimbang. Nak cari dunia sehari kita cari, malam tu kita pergi gaji. Sebab tu nak bagi tahu umat akhir zaman ni, dia bila jauh dengan Al-Quran, berbagai-bagai benda yang datang untuk memberi peringatan kepada dia, tapi jarang dia nak ingat. Allah Ta'ala turunkan gempa bumi dekat-dekat dengan Malaysia, ayat yang mengorbankan lebih kurang 5,000 orang. 5,000 lagi tak jumpa duduk tamat. Maknanya kita assume kata 10,000 orang lah yang mati dalam taufan tersebut. Bukan jauh pun dengan Malaysia, tuan-tuan. Tak jauh kan. Tapi kita masih lagi duduk beronok berhibur. Di Malaysia sendiri Allah Ta'ala turunkan bala. Satu tempat yang paling tinggi, tempat peranginan yang paling tinggi dalam Malaysia, Cameron Highland. Tuan-tuan cuba bayangkan bagaimana Allah Ta'ala menurunkan banjir lumpur di satu tempat yang paling tinggi, yang mengorbankan beberapa orang nyawa, yang merosakkan berpuluh-puluh kediaman. Maknanya Allah Ta'ala nak peringatkan kita, jangan duduk belagak. Tempat tinggi pun aku boleh bagi musibah macam ni, apatah lagi yang duduk di bawah-bawah. Tapi kita tak ambil peringatan. Kita menganggap itu bencana alam, kebiasaan dan sebagainya. Bila kita ambil peringatan, kita erti yang tu baru yang terang. Dia kita ada musibah yang tersirat. Banyak musibah yang tersirat, tuan muslimah, yang kita duk rasa benda tu biasa. Antara musibah yang tersirat, apa dia? Pergaulan bebas melampau-lampau sekarang ni antara laki-laki dan perempuan. Ikut dan ni lah, Allahu Akbar. Jadi macam orang putih tau. Keluar satu video di Facebook, tuan-tuan, duduk atas shopping komplek, peluk hang aku, budak-budak lagi, budak belasan tahun, SPM, cium, ikut dan ni. Aku cium hang, hang cium aku, mama sayang papa, papa sayang mama. Mojok tak? Papa duk papa, papa americano. Lagi bunga pun. Tu lah ni yang berlaku di Johor. Tak teruk lagi. Di Sungai Petani lagi teruk, tuan-tuan. Bulan lepas mai kat saya sepasang kekasih yang perempuan umur dia 15 tahun, tingkatan 3. Bawa anak umur setahun. Anak umur setahun, yang perempuan tu umur 15 tahun, tingkatan 3. Tapi yang lebih Power Rangers, pop dia. Laki-laki, pasangan laki-laki dia tu umur 12 tahun, darjah 6. Bayang tuan-tuan, bukan di Kuala Lumpur, di Sungai Petani tu. Di Penang ni tak tahu. Sungai Petani tuan-tuan, laki-laki umur 12 tahun, darjah 6. Ada dah anak umur setahun. Saya tengok, saya takut, kecewa, risau.
Kalau lo ni budak umur 12 tahun reti dah benda-benda lagu tu, apatah lagi 10 tahun akan datang. Bagaimana keadaan yang begitu mencabar, jom dikeliling anak-anak kita. Kita nak jaga lagu mana tu? Saya tanya dia tu, saya takut. Kata hang ni kemas pada ustaz ni, Evan pada ustaz. Awak tak? Anak hang umur setahun, anak ustaz baru 8 bulan, haram. Maknanya umur dah 11 tahun dia erti dah. Dia umur 12 tahun, anak dia umur setahun, maknanya umur dah 11 tahun dia erti dah tentang apa. Allah Akbar. Kita dulu umur 11 tahun pegang guli untuk apa nak erti. Nak tembak dengan guli tu lagi tak kena, tangan pegang. Tu kita budak-budak lah ni tuan-tuan. Tapi bagus tak bagus budak ni, walaupun umur dia 12 tahun, dia mai menyerah diri di pejabat agama. Habaq kata kami nak nikah Ustaz, kami takut jadi keluar pula nombor 2. Mak dia sakit. Nampak tu kau mana? Kita pun kalau nak menikah, kalau ikut undang-undang di Malaysia ni, dia kena perizinan daripada orang tua. Ayah si laki-laki ni pegang habis IC, pegang habis ke semua benda-benda detail, tak mau bagi menikah. Sedangkan dia dah bulik, dah cucul, tak sah taraf, masih lagi dia nak menikah. Kita pun tanya. Lain-lain kali si perempuan tu bagi tahu, Ustaz, sungguh-sungguh pun dia umur dah 6 Ustaz ni, tapi dia duk bawa anak kami ni pergi hospital, duk cucuk tiap-tiap bulan Ustaz. Tu dia umur 12 tahun, bawa anak dengan buku-buku merah tu pergi cucuk. Baby baru lahir kan kena cucuk. 12 tahun tuan-tuan, erti dah ada tanggungjawab. Jadi kami bagi satu solution. Kalau nak ikut prosedur di Malaysia, nak menikah lagu tu payah, sebab mak tu tak bagi izin. Jadi kami kata, kalau ada duit, pergi di Songkla, nikah di sana. Sebab apa? Sebab budak-budak lah ni kita payah nak kontrol, nak bagi benda tu jadi elok, jadi halal. Dan tu nikah tu tak apa lah. Allah Akbar. Tu yang berlaku tu. Orang tak malu dah. Tak malu dah lah ni. Tu budak-budak ada yang mempamerkan gambar dengan boyfriend, separuh bogel, tangkap depan cermin dan sebagainya, post dalam Facebook nak habaq kat orang ramai ni kami berzina ni. Allah Akbar. Orang yang malu untuk melakukan maksiat, dia buat juga maksiat, bawa awet pergi duduk bawah pokoknya, bawa awet jalan tepi pantai, peluk, sayang apa semua. Bila ada orang main ni, dia lari terabak, dia takut pasal dia tahu atau dia buat benda salah. Lagu tu tak apa lagi. Kalau lagu tu punya orang, kita nak mengumpat, kita berdosa. Sebab dia masih lagi malu walaupun dia tahu dia melakukan maksiat. Cuma dia tak boleh nak tahan gelora lagi. Tapi kalau orang yang melakukan maksiat secara terang-terangan, maka orang begini tak ada masalah kita nak mengumpat. Boleh cerita keburukan dia untuk mengambil pengajaran. Lah ni tak malu dah tuan-tuan, buat maksiat, buat benda dosa secara terang-terangan. Ni akibatnya ni musibah yang tersirat, yang kita tak nampak. Tapi bila orang yang ada akal, dia guna akal dia demikian, maka jangan sedap. Yang ni reminder daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak lagi musibah tuan. Anak-anak tak dengar kata, anak-anak jadi tuan kepada ibu bapa. Ramai mana? Waktu daripada kecil sampai ke besar, mak ayah tu bela dengan penuh kasih sayang, nak apa bagi dan sebagainya. Tiba-tiba dia boleh kerja yang besar, dia mengarah ibu dan ayah. Mak tu tua dah, nak pergi dengar kuliah, jomlah bawa mak nak pergi maintain anak kuliah ni. Mak tu sudah pergi mana, duduk janjian rumah sudah lah. Tua-tua pun kata nak peluk ni, tu dia. Tu anak. Anak tu kalau mati tak ada bertaubat, tak ada nak minta maaf kat mak dia, tak ada tempat lain. Tak ada tempat lain, neraka. Anak yang derhaka ni bukan takat tak boleh masuk syurga, cium pun tak boleh. Lan najid naraihatal jannah. Cium bau syurga ni 70,000 tahun perjalanan di akhirat boleh cium dah. Tapi kalau anak yang derhaka, cium pun tak dapat, apatah lagi nak masuk. Allah Akbar. Tu antara musibah Allah Ta'ala bagi dekat kita supaya kita ambil peringatan. Pasal apa? Pasal kita cabar Allah Ta'ala, pasal kita tidak meyakini hukum-hukum Allah Subhanahu Ta'ala. Kita tolak ke tepi. Bahkan dengan confident yang kita kata say no tu hukum Allah, tu hudud. Ada orang dia ingat hukum Allah Ta'ala ni hudud saja, dia tak fikir tu qisas, ta'zir, diyar, banyak lagi.
yang memerlukan penerangan yang jelas kepada kita. Contoh, kita letak di tepi. Malu kat Brunei. Malu kat Brunei mereka confident dengan yakinnya melaksanakan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tuan-tuan, kita tolak tu, keluar satu video di Facebook, tajuk dia Sembang Rakyat. Video yang memang saya sakit hati bila tengok. Kurang hajak pelakon-pelakon yang duduk di dalam. Ada 4 orang Islam yang berlakon dalam video tersebut. 2-3 orang bukan Islam, Cina, India dan juga Sikh. 4 orang lagi Islam. Seorang orang tua pukul kepiah atas kepala. Dia kata hukum hudud ni tak ada keadilan. Kalau orang kena tangkap mencuri, orang Islam kena potong tangan, orang bukan Islam kena penjara. Di mana keadilan? Ya Allah Tuhan, itu soalan yang merosakkan akidah. Tengok dalam buku Mustika Hadis keluaran Jabatan Perdana Menteri sendiri, ada 4 soalan yang digariskan dalam kitab tersebut. Bila sampai masuk bab akidah dalam kitab Mustika Hadis tersebut, ada 4 soalan yang digariskan, yang mana 4 soalan ni bila kita sebut, bila kita soal, maka rosak akidah kita, wajib kita mengucap balik. Apa dia? Soalan yang pertama, adil ataupun tidak hukum Allah ni? Satu. Sesuai ke tidak sesuai? Hukum ni habis tentang tu kata-kata yang menyebabkan terbatalnya ibadah kita. Boleh berkata lagu tu pula. Masuk pula seorang lagi perempuan menyambung, menyokong perkataan tersebut. Dia kata apa? Kalau buat hudud pun tak ke mana ni. Allah Akbar. Tak ke mana kalau buat hudud. Hang yang cakap tu macam hantu kat 5 dengan rambut serabai, muka dalam hudud. Kata lagu tu pula hudud piang pun. Balik saya lagi tengok dalam YouTube, type Sembang Rakyat. Sangat-sangat menyakitkan hati. Kalau duduk depan aku tak habis telur. Kurang ajar, biadab orang macam ni. Yang India, Cina dengan Sikh, mereka gelak dengan orang Melayu duk kutuk agama sendiri. Kita marah tuan-tuan. Orang bukan Islam, hina Islam, semua orang marah. Buat spanduk ni, marah semua ni, takbir sampai nak keluar orang tekuk ni. Yang semayang marah, yang tak semayang lagi marah, yang tak puasa pun ada marah. Padahal mereka tu duk menghina Islam secara tak sedar. Kita marah orang bukan Islam hina Islam, tetapi orang Islam sendiri yang menghina Islam dengan jelas dan terang. Kita buat tak tahu mana pihak berkuasa. Mereka ni Allah Akbar tak tahu. Patut dijatuhkan hukuman kepada mereka kerana mereka sendiri yang menghilangkan keyakinan kepada orang Islam. Sudahlah kita tidak melaksanakan, kita tidak ada usaha untuk melaksanakan, bahkan kita pergi kutuk, maki hamun pula. Kita kutuk, kita hina pencipta yang menciptakan kita. Tuan-tuan muslimin muslimat, kita tengok di Malaysia lah ni, banyak jenayah berat yang berlaku. Lah ni musim tembak-menembak. Habis seorang pegawai bank wanita ditembak mati di tempat kerja. Kena tembak pula dengan pam dah. Peluru besar ibu jari kaki tu. Kena kepala ni relai. Bukan pistol tembak senapak. Pistol tembak cicak. Bukan dia. Pam kan kena tembak. Saya tengok gambar uncensored wanita tersebut, Allah ya rahmah. Daripada mata kiri sampai ke atas ni tak ada apa. Sebelah ni ada lagi, sebelah ni tak ada apa. Ya Karim tuan-tuan, tengok bagaimana tidak ada peri kemanusiaan, tidak ada belas kasihan manusia-manusia di akhir zaman. Sanggup buat apa saja tanpa memikirkan benda yang nak berlaku selepas ini. Masa dia nak tembak tu dia tak fikir ke? Perempuan ni ada 2 orang anak yang masih kecil. Dalam Facebook dia ada dia post gambar anak-anak dia kecil lagi sekolah tu. Kawan tu tak fikir kan sebelum dia nak tembak, kawan ni dia ada suami yang menanti dia balik daripada kerja, nak makan sekali dan sebagainya. Tu kata manusia akhir zaman lebih teruk daripada binatang jika sekiranya akal fikiran yang diberikan oleh Allah dia tak guna. Ramai kan hari ni habis kita tembak-menembak tu, kena tangkap sehari-hari tu. Pagi yang sama mai pula lagi satu kes tembak pengarah penguatkuasa Jabatan Agama Islam Negeri Pahang, sambung menyambung kes. Bukan kes pukul, kes tembak. Yang selepas itu pula
Di Kelantan kena tembak tengah bawa motor, tengah bawa anak. Allah Akbar. Sambil bawa motor kena tembak. Ya kan, depan anak dia sendiri. Ni hak terbaru tembak anak sendiri pula.